Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Hari ini kita cerita pilihan raya umum ke-17 Sabah, Lamag. Kerusi rapuh menanti patah. Pertembungan di Dun Lamag dalam PRU 17 Sabah kini menjadi antara yang paling panas dengan 6 calon menawarkan pertandingan sengit yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Penyandang kerusi, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berdepan cabaran besar apabila undi tradisi BN, GRS dan PN berpecah. Manakala pembangkang pula menampilkan calon muda yang semakin mendapat perhatian pengundi. Pada PRN lalu, Bung Mokhtar daripada Barisan Nasional menang dengan majoriti tipis 661 undi setelah memperoleh 3,035 undi, sementara lawannya waktu itu, Muhammad Ismail Ayub daripada Warisan meraih 2,374 undi. Majoriti kecil ini menunjukkan bahawa Lama adalah kerusi rapuh yang boleh berubah tangan pada bila-bila masa. Pada PRU 17, 6 calon menawarkan diri untuk merebut kerusi tersebut. Mereka ialah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin daripada BN, Johai Nizam Shah Johari mewakili GRS, Muhammad Saifullah Lokman dari Warisan, Salahuddin atau Salehuddin Anoy daripada PIS, Muhammad Ismail Ayub atau Miha sebagai calon bebas, dan Mazlin Madali daripada PN. Perpecahan undi di kedua-dua blok kerajaan dan pembangkang menjadikan pertandingan kali ini lebih sukar diramal. Sebagai Ketua UMNO Sabah dan Pemerusi BN Negeri, Bung Mokhtar membawa jentera yang besar serta pengaruh akar umbi yang lama bertapak di Kinabatangan. Namun beberapa cabaran utama menekan posisi beliau, antaranya sentimen menolak parti semenanjung yang semakin ketara, pengundi muda yang lebih memilih calon pembaharuan, serta isu-isu asas seperti keadaan jalan, akses air bersih dan gangguan elektrik yang masih belum diselesaikan sepenuhnya. Pertembungan tiga penjuru sesama parti kerajaan turut memecahkan undi tegar BN, sekaligus melemahkan peluang penyandang. Di pihak pembangkang, calon muda Warisan Muhammad Saifullah Lokman muncul sebagai ancaman paling besar kepada Bung Mokhtar. Saifullah membawa imej bersih dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman sebagai usahawan. Antara fokus utama beliau ialah usaha membasmi kemiskinan, membuka peluang pekerjaan, membangunkan industri hiliran pertanian moden, dan mengembalikan anak muda lama melalui peluang ekonomi yang lebih terancang. Naratif ini mendapat sambutan baik daripada pengundi muda yang kini menjadi kumpulan terbesar di Lamag. Calon GRS Johai Nizam Shah Johari pula hadir dengan kekuatan sebagai wakil parti kerajaan negeri, dibantu struktur pentadbiran tempatan. Namun perpecahan dalaman GRS di Kinabatangan menimbulkan persoalan terhadap keseluruhan kekuatan jentera mereka di kawasan ini. Mazlin Madali dari PN pula mungkin tidak memiliki sokongan besar, tetapi cukup kuat untuk memecahkan undi konservatif yang lazimnya memihak kepada BN. Calon bebas, Miha, yang pernah memperoleh 2,374 undi ketika bertanding di bawah Warisan pada PRN lalu, dijangka tetap menarik undi protes. Walaupun jumlahnya dijangka menurun antara 30 hingga 50%. Calon PIS pula memberi saingan kecil namun boleh mencuri undi daripada blok anti-parti pusat. Berdasarkan profil calon, data PRN lalu, kekuatan jentera serta sentimen semasa, perebutan utama bagi Dun Lamat dijangka tertumpu kepada dua calon, Muhammad Saifullah Lokman daripada Warisan dan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin daripada BN. Calon GRS pula menjadi faktor penentu yang mampu menentukan jatuh bangunnya mana-mana calon utama. Analisis awal menunjukkan BN tidak lagi berada dalam zon selamat. Bung Mokhtar berdepan risiko kehilangan kerusi buat kali pertama apabila undi tradisi kerajaan terus berpecah. Manakala Warisan tampil dengan momentum baharu melalui calon muda. Sentimen anti-parti semenanjung yang semakin kuat dalam kalangan belia turut memberi kelebihan tambahan kepada pembangkang. Jika tren semasa ini berterusan, Dun Lamar berpotensi mencatat sejarah baharu dalam pilihan raya ke-17 Sabah. Akhirnya, kedudukan siapa di depan, siapa mengejar dan siapa tercicir akan terus berubah sepanjang tempoh kempen. Ini hanyalah analisis berdasarkan data, rekod lalu, pergerakan calon serta sentimen akar umbi masyarakat.
Pandangan ini boleh saja tepat, boleh juga salah, dan boleh berubah. Terpulang kepada pendengar untuk percaya atau tidak, kerana ini sekadar pandangan kita-kita FM. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.